Dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafid Olson untuk pastikan sahih hari ini selama 30 minit bermula waktu ini sehingga pada jam 4 petang, dan kami akan kongsikan kepada anda banyak perkara. Yang paling penting adalah berita yang telah ditentusahkan. Kerana apa? Kerana ramai pihak ataupun warga maya yang menyebarkan berita tidak benar sama ada menerusi SMS atau di media sosial, dan anda perlu tahu bahawa berikut adalah kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998, dan jadilah pengguna media sosial yang bijak dengan mendapatkan sumber berita yang sahih hanya di RTM. Baik, dan untuk seperti biasa, kita mulakan segmen pertama hari ini dengan segmen sahih. Baik, ini adalah dakwaan warga Bangladesh diberi MyKad, dan ini kenyataan dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN ingin merujuk kepada terhadap dakwaan yang sedang tular di media sosial dan aplikasi WhatsApp, di mana kononnya ramai warga Bangladesh diberikan MyKad menjelang pilihan raya. JPN dalam pada itu ingin menegaskan bahawa dakwaan tersebut adalah tidak benar. Sebaliknya, MyKad hanya dikeluarkan kepada individu warga negara Malaysia yang layak sahaja berdasarkan peruntukan perundangan. JPN juga ingin menjelaskan bahawa paparan MyKad yang ditularkan dan didakwa milik warga Bangladesh itu adalah tidak benar sama sekali. Sebaliknya, beliau adalah seorang warga negara Malaysia yang sah. Beliau telah diambil sebagai anak angkat secara sah dari sudut undang-undang dan dibesarkan oleh satu keluarga Cina sejak dari lahir lagi. Malah isu ini telah dilaporkan oleh pihak media yang menjelaskan bahawa individu tersebut adalah warga negara Malaysia. Dan satu laporan polis telah dibuat oleh JPN pada 23 Oktober 2022 berikutan penularan dakwaan palsu berkenaan. Dan tindakan ini bukan sahaja boleh menjatuhkan imej dan menjejaskan kredibiliti JPN, malah ianya boleh mencetuskan kebimbangan awam. Laporan tersebut dibuat supaya pihak polis boleh menjalankan siasatan terhadap mana-mana pihak yang didapati menyebarkan dakwaan palsu berkenaan, dan orang ramai diingatkan supaya sentiasa menyemak kesahihan maklumat sebelum berkongsi dan tindakan undang-undang boleh diambil. Baik, baru-baru ini telah pun mencetuskan satu perbalahan di media sosial apabila dipaparkan satu video rakaman banduan di stesen TV, dan warga maya meminta Jabatan Penjara penjelasan berkenaan dengan perkara berkenaan. Justru kenyataan media telah dikeluarkan oleh Jabatan Penjara Malaysia dengan tajuknya tular video rakaman banduan di stesen TV, di mana Jabatan Penjara Malaysia menegaskan bahawa tiada apa-apa rakaman video yang melibatkan Datuk Seri Najib telah dibuat oleh mana-mana agensi media di dalam premis penjara seperti mana yang ditularkan. Dan hasil semakan bahawa berikut adalah satu rancangan yang disiarkan di Radio Televisyen Malaysia RTM sepenuh Kembara Keluarga Malaysia episod 57, iaitu sebelum Datuk Seri Najib dipenjarakan. Video yang ditayangkan yang ditularkan itu menceritakan tentang sejarah dan latar belakang Pekan Pahang dan tidak berkaitan dengan politik sama sekali. Orang ramai diminta untuk tidak menyebarkan maklumat tanpa semakan lanjut, dan tindakan undang-undang boleh diambil ke atas individu yang tidak bertanggungjawab. Baik, seterusnya, Malaysia menyokong dokumen maklumat di tempat kerja, budaya dan perubahan organisasi di rantau WPRO yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO. Melalui Pasukan Petugas Peningkatan Budaya Kerja Penjagaan Kesihatan HWCITF, Malaysia komited untuk memastikan tempat kerja yang menyokong dan selamat. KKM telah menerima pakai PRIDE ataupun Pride sebagai nilai trust KKM dan telah diumumkan oleh Menteri Kesihatan Yang Berhormat Khairi Jamaluddin pada 4 Oktober 2022 sewaktu Perhimpunan Bulanan KKM. Sebagai pembuat dasar dalam penjagaan kesihatan dan kesejahteraan pesakit adalah tanggungjawab utama. Tanggungjawab ini kini diperluaskan daripada pesakit kepada kesemua kaki tangan kementerian bagi memastikan mereka sentiasa dihargai dan dihormati serta tiada berlaku sebarang bentuk gangguan. Pemilihan Pride sebagai nilai trust di kementerian akan membangkitkan rasa bangga dan keutuhan matlamat ataupun sense of purpose dalam kalangan warga kerja KKM.
Baik, seterusnya kalau kita melihat kepada siaran media berikutnya yang dikeluarkan Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang berkenaan dengan insiden video pembuli jalanan tular di Putatan Penampang, di mana Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang telah terkesan dua video tular yang dimuat naik di platform media sosial pada 24 Oktober 2022. Dan video yang berdurasi 3 minit 35 saat dan juga 4 minit 3 saat tersebut menunjukkan perilaku pemandu sebuah kenderaan yang sedang membuli pemandu kenderaan yang lain dengan cara kekerasan. Hasil siasatan pihak polis telah mendapati dan juga terhadap pemilik akaun media sosial terbabit, tujuan video tersebut dimuat naik adalah untuk kandungan ataupun konten sahaja di media sosial dan ianya hanya sekadar lakonan untuk meraih jumlah tontonan yang tinggi. Pihak polis ingin menasihatkan orang awam supaya berhati-hati dalam memuat naik dan berkongsi bahan di media sosial yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran masyarakat. Baik, seterusnya satu lagi siaran media yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Daerah Hulu Selangor kali ini berkenaan dengan video insiden yang tular melibatkan pergaduhan yang dipercayai melibatkan sekumpulan India warga tempatan. Dan apa kandungannya? Kalau kita lihat di sini, di mana Polis Hulu Selangor telah terkesan dua klip video insiden pergaduhan yang tular di media sosial WhatsApp yang bertajuk Gang GST 08 Serendah Michael yang memaparkan pergaduhan sekumpulan lelaki India sedang memukul sehingga mangsa terbaring berlumuran darah. Dan Polis Hulu Selangor telah mengesahkan insiden pergaduhan yang tular tersebut berlaku di kawasan Serendah pada 24 Oktober 2022 pada jam lebih kurang 6 petang, dan Pusat Kawalan Ibu Pejabat Polis Daerah Hulu Selangor telah terima panggilan telefon memaklumkan berlaku satu kejadian pergaduhan melibatkan sekumpulan lelaki India warga tempatan. Dan polis telah pun menyiasat insiden dan berpunca daripada sepupu mangsa yang telah meletakkan kenderaan motorkarnya di hadapan rumah suspek dan telah menegur sepupu mangsa sehingga mencetuskan pergaduhan. Baik, seterusnya, dan ini kita kongsikan kepada anda ramalan cuaca ketika berlangsungnya jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang akan berlangsung di Kuantan pada Sabtu ini, yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sultan Ahmad Shah SASICC pada hari 28 Oktober, 29 Oktober sehingga 30 Oktober, di mana kita dapat melihat cuaca cerah di ketiga-tiga hari pada waktu pagi dan dijangkakan hujan di sebelah petang dan malam. Namun ini hanya ramalan semata-mata, namun kita perlu bergantung kepada kenyataan dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia supaya kita lebih bersedia dan juga peka kepada cuaca semasa. Dan anda boleh datang ke JAKM edisi Negeri Pahang yang akan berlangsung di kawasan yang dinyatakan. Baik, seterusnya ini kami kongsikan kepada anda satu infografik penting berkenaan dengan sekiranya anda merupakan seorang individu yang selalu membeli barangan secara dalam talian ataupun online. Dan ini kami kongsikan kepada anda apa yang anda perlu lindungi. Yang paling penting adalah data peribadi anda. Disarankan membuat bayaran secara tunai ataupun COD atau menggunakan kad kredit berbanding kad debit bagi mengelakkan penjual mendapat akses terus kepada data peribadi anda. Jadikan amalan untuk semak penyataan bank, kad kredit anda, simpan maklumat pembelian, koyak slip penghantaran barangan yang pada bungkusan yang mengandungi nama, alamat dan nombor telefon, dan sebelum dibuang ke dalam tong sampah, elak menggunakan wifi awam ataupun di kawasan terbuka, dan juga semak profil penjual, fahami terma dan syarat ataupun TNC yang ditentukan kepada produk-produk yang ingin anda beli, dan juga membuat perbandingan sebelum membeli barang yang diinginkan. Ini adalah infografik yang kami kongsikan kepada anda supaya anda lebih berhati-hati ketika membeli barangan secara dalam talian. Baik, seterusnya para penonton, kita sedang mengalami monsun timur laut ketika ini, MTL, yang kita khawatir adalah keadaan banjir yang mungkin berlaku seperti mana yang berlaku pada tahun lalu. Dan ini adalah satu lagi infografik yang ingin kami kongsikan kepada anda. Amalan kesihatan dan keselamatan diri ketika musim banjir. Ada 10 perkara yang kami kongsikan kepada anda. Antaranya minum air yang telah dimasak, makan makanan yang telah dimasak,
makan buah yang dikupas kulitnya, jaga kebersihan, pesakit kronik perlu dipatuh kepada arahan dan sebagainya, dan juga banyak lagi tips-tips yang dikongsikan untuk anda supaya lebih berhati-hati. Baik, seterusnya kami kongsikan juga kepada anda, ini adalah taklimat khas pilihan raya umum ke-15 dan juga persediaan menghadapi banjir sekiranya berlaku ketika PRU 15 yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob telah pun mendapatkan sendiri maklumat secara terperinci daripada Polis Diraja Malaysia. Dan ini antara sedikit fakta ringkas yang kami kongsikan kepada anda. Jumlah kekuatan PDRM, penugasan PRU 15, hampir 80,000 pegawai dan anggota digerakkan, lebih 6,000 pusat pemindahan dengan kapasiti lebih 1 juta mangsa boleh ditempatkan, dan juga lebih 2,000 pusat pemindahan sementara dan juga pusat mengundi yang bertindih di seluruh negara dan telah pun dikenal pasti, dan juga melibatkan 69,235 persiapan agensi tindak balas bencana. Baik, pastikan saya berehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Karya saluran industri kreatif, manakah yang bakal dinobatkan terbaik di kalangan yang terbaik? Saksikan Anugerah Sri Angkasa 2022 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada 29 dan 30 Oktober 2022. Saksikan secara langsung di TV2. Anugerah Sri Angkasa, Kemuncak Kecemerlangan. Langkah-langkah keselamatan ketika musim banjir. Sediakan kit peralatan kecemasan seperti ubat-ubatan, makanan dan minuman, peralatan peribadi, lampu suluh, telefon dan power bank. Dapatkan maklumat keadaan tempat anda di media massa atau media sosial. Peka dengan keadaan sekeliling dan bersedia jika keadaan bertambah buruk. Jauhi tempat-tempat yang dilanda banjir. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Elakkan daripada melalui kawasan banjir dan arus deras yang boleh menghanyutkan anda. Jangan sengaja bersiar-siar di kawasan banjir, sama ada dengan sampan, basikal mahupun berjalan kaki. Jangan sentuh mana-mana kabel ataupun wayar yang terputus. Awasi kanak-kanak, jangan biarkan mereka bermain air banjir, terutamanya di longkang, sungai atau lombong. Elakkan minum air banjir, minum air yang dimasak. Dan berikan sepenuh tumpuan semasa banjir. Segera berpindah ke pusat pemindahan sekiranya diarahkan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh RTM, teman setia anda. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia diteruskan dan kali ini ke Negeri Pahang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sultan Ahmad Shah dan Pekarangan Stadium Darul Makmur Kuantan, Sabtu 29 Oktober 2022, 10 pagi di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam Pastikan Sahih, dan segmen berikutnya adalah segmen Semasa. Dan kita mulakan dengan laporan yang pertama, di mana amaran hujan lebat yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dijangka tidak akan menyebabkan banjir teruk berskala besar. Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang berkata, jabatan itu menggunakan satelit bumi untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat. Beliau mengulas mengenai ramalan Met Malaysia berhubung fenomena tekanan rendah ataupun vortex yang dijangka meningkat kelajuannya pada 26 Oktober 2022 dan bergerak perlahan ke arah barat laut sehingga 31 Oktober 2022.
Baik, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP akan menambah baik fasiliti pusat kesihatan mental masyarakat ataupun mentari di setiap daerah negeri Pahang bagi menyediakan perkhidmatan kesihatan mental terbaik masyarakat setempat. Pengarah JKNP Datuk Dr. Nor Azimi Yunus berkata, perancangan itu ke arah menangani masalah kemurungan yang semakin meningkat di negeri itu. Mentari kini berada di dua lokasi iaitu di Mentakap dan juga di Balok. Mengulas lanjut, beliau berkata sejak pandemik COVID-19, kedatangan orang ramai untuk mendapatkan bantuan pakar psikiatri di hospital negeri itu turut mencatatkan peningkatan akibat pelbagai masalah seperti dibuang kerja, masalah kewangan dan juga masalah keluarga. Pada tahun 2019, kadar kemurungan pesakit yang berumur 18 tahun dan ke atas di Pahang ialah 3.6%. Baik, satu jawatan kuasa hal ehwal rumah ibadat bukan Islam telah ditubuhkan bagi memantau dan menyelaras pembinaan serta aktiviti rumah ibadat bukan Islam di Perak. Menteri Besar Perak, Datuk Seri Saarani Muhammad berkata, jawatan kuasa tersebut telah bermesyuarat dan bersetuju mewujudkan undang-undang yang berkaitan. Jawatan kuasa tersebut akan dipengerusikan oleh Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak dan turut dianggotai wakil kerajaan serta pembangkang. Tambah beliau, isu ini timbul apabila terdapat rumah ibadat yang dibina di atas tanah kerajaan dan di dalam gua yang mengundang risiko keselamatan. Segala permohonan mengenai urusan tersebut akan diteliti oleh bahagian teknikal jawatan kuasa iaitu Jabatan Kerja Raya JKR dan pihak bomba. Pembinaan insinerator di tapak pelepasan sisa pepejal sanitari Sungai Udang Melaka akan dilaksana seperti yang telah dirancang. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, projek tersebut memerlukan sedikit masa untuk penelitian menyeluruh agar pelaksanaan teknologi itu berjaya dan memberi impak positif kepada penduduk. Katanya, selain penelitian menyeluruh, projek menerusi peruntukan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKD itu juga melibatkan peruntukan yang besar. Loji yang bakal dibina di atas tanah seluas 9.5 ekar di tapak pelepasan sampah Sungai Udang dijangka dapat mengatasi masalah lambakan sampah di negeri itu, seterusnya melegakan lebih 7,000 penduduk sekitar yang dibelenggu masalah pencemaran sejak 15 tahun yang lalu. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIP akan mempertimbang untuk mewujudkan satu seksyen khas jenayah syariah digital. Pengerusi MAIP Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar berkata, untuk pihaknya memerlukan kepakaran baharu dan juga kelengkapan teknologi pintar yang mampu mengenal pasti data-data yang diperlukan untuk mendapatkan bukti-bukti jenayah cyber. Tambah beliau, ia merupakan suatu cabaran yang besar bagi pihaknya untuk mengekang jenayah syariah berkaitan teknologi dan penyebaran fitnah dalam kalangan masyarakat. Selain memperkenal dasar undang-undang baharu, Badan Pelaksana juga perlu bergerak seiring agar akta yang dikeluarkan dapat dilaksana dengan lebih berkesan. Baik, perkembangan berikutnya. Radio Televisyen Malaysia RTM dan juga Finas memeterai memorandum persefahaman bagi penganjuran Festival Filem Malaysia FFM ke-32 yang akan berlangsung pada 2 Disember depan. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, MOU kerjasama strategi itu penting bukan hanya semasa festival diadakan, namun memerlukan satu pelai promosi dan penyiaran acara yang baik bagi menyumbang kepada kejayaan penganjuran. Baik, dalam perkembangan lain, penerima peranti siswa diberi amaran untuk tidak menjual tablet yang diberikan secara percuma itu kepada pihak lain. Tegas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, tindakan tidak bertanggungjawab terbabit telah melanggar aku janji permohonan yang boleh menyebabkan nama mereka dipaparkan ke khalayak umum. Jelas beliau, tindakan tegas akan dikenakan terhadap individu yang melakukannya. Setakat ini katanya terdapat 14
kes penjualan semula peranti siswa yang dikesan di seluruh negara dan pemantauan terhadap perkara itu sedang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP. Sebelum ini tular di media sosial terdapat individu yang menjual tablet peranti siswa menerusi platform dalam talian pada harga di bawah pasaran. Baik, pasukan khas Jihad Tangani Inflasi mengesyorkan kenaikan subsidi dari 8 sen kepada 10 sen sebiji telur selama sebulan dan ia melibatkan nilai keseluruhan 20 juta atau harga shilling telur dinaikkan sebanyak 2 sen. Pengerusinya Tan Sri Anwar Musa berkata pengesyoran itu dibuat bagi mengurangkan jurang harga kos pengeluaran serta harga maksimum yang ditetapkan. Jelas beliau yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia, perkara berkenaan telah diluruskan kepada Perdana Menteri dan Menteri Kewangan akan dimuktamadkan secepat mungkin. Tambah Tan Sri Anwar turut memaklumkan jumlah pengeluaran telur ayam bulanan ketika ini adalah 968.8 juta biji berbanding 871.9 juta biji pada bulan biasa. Walau bagaimanapun, kerajaan tidak bercadang untuk mengimport telur bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan. Tambah beliau, berdasarkan tinjauan, harga telur di Malaysia lebih rendah berbanding harga telur di pasar runcit negara jiran. Baik, pastikan saya berehat sekali lagi. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Anda boleh buka aplikasi MySPR Semak dan tekan butang semakan daftar pemilih. Masukkan nombor kad pengenalan dan keluarlah semua maklumat di mana tempat kita mengundi. Mudah bukan? Tidak perlu lagi beratur ke Barung Kerana Penyemak Daftar Pemilih KPDP untuk membuat semakan saluran mengundi. Melalui aplikasi MySPR Semak juga, terdapat butang semakan calon pilihan raya dan semakan keputusan pilihan raya yang semua pengundi boleh jadikan rujukan. Tunggu apa lagi? Muat turunlah sekarang aplikasi MySPR Semak. #FaktaPRU. Jumpa lagi. Jangan lupa kewajiban pada negara. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. 9 langkah mencegah penyakit berkaitan banjir. Elakkan daripada bermain atau meredah air banjir. Pakai pelindung diri semasa operasi memindahkan mangsa banjir. Segera bersihkan badan yang terkena air banjir dengan air bersih. Cuci tangan dengan betul dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk membersihkan diri, peralatan atau makanan. Sentiasa guna air bersih atau air berbotol untuk minum, cuci makanan, peralatan dan diri. Sentiasa bersihkan pusat pemindahan supaya lalat dan tikus tidak berhurung. Pakai pelindung diri semasa mencuci rumah dan persekitaran selepas banjir. Dapatkan rawatan segera sekiranya demam dalam tempoh 30 hari selepas kerja pembersihan. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh RTM.
Baik, bertemu kembali dan memasuki segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Baik, kita mulakan dengan notifikasi yang pertama yang ingin kami kongsikan kepada anda. Seperti mana tertera di kaca TV anda ketika ini iaitu bicara DR, diari dan rawat. Tajuk pada malam ini iaitu inisiatif saringan kesihatan bersama dengan Dr. Nur Haliza Zakaria, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia pada malam ini bermula jam 9 malam yang akan disiarkan di Satu dan juga di saluran berita RTM. Inilah topik penting untuk anda apatah lagi dalam tempoh keadaan yang anda memerlukan saringan kesihatan yang lebih kerap untuk memantau kesihatan anda. Baik, seterusnya Grandstand Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Pahang. Saya juga turut berada di lokasi pada Sabtu ini di Kuantan, Pahang, dan Ismail Adnan akan berada di studio untuk meneruskan Grandstand Jelajah Aspirasi ataupun JAKM Negeri Pahang, dan dengan bersama tetamunya Profesor Madya Dr. Hassan Ahmad, Pengarah Institut Tamadun dan Kajian Strategik ITKAS Universiti Malaysia Pahang pada 29 Oktober bermula jam 10.05 pagi. Baik, debaran Anugerah Seri Angkasa ASA semakin terasa 3 hari lagi menuju ke malam kemuncaknya. Jangan lupa saksikan Anugerah Seri Angkasa ini yang akan disiarkan di TV2 dan juga anda perlu menyaksikan karya-karya menarik yang akan diberikan penghargaan tertinggi untuk Anugerah Seri Angkasa untuk tahun ini, tahun 2022. Baik, seterusnya kepada anda yang suka memasak, ini adalah pertandingan yang cukup penting, pertandingan memasak cita rasa adabi. Anda boleh silahkan bakat memasak anda dengan menggunakan produk adabi, dan ini adalah kategori-kategori serta hadiah-hadiah yang ditawarkan kepada Johan, Naib Johan dan sebagainya. Anda boleh imbas kod QR untuk maklumat lanjut. Baik, seterusnya ini adaptasi teks ke pentas bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan 2022 peringkat negeri Pulau Pinang bersama dengan pembicara-pembicara hebat yang akan dibawakan kepada anda bersama dengan moderator Dr. Andika Aziz Husin di Paseban Agong Pusat Pengajian Seni Universiti Sains Malaysia. Baik, seterusnya Karnival Kasah 2022 at Kubang Korean Sejahtera pada 27 hingga 29 Oktober di RTC Tunjung. Pelbagai aktiviti menarik antaranya pemameran agensi, e-sport, pocket talk dan sebagainya. Dan seterusnya pengambilan gula yang berlebihan boleh menyebabkan risiko penyakit, dan ini adalah infografik sedikit yang kami kongsikan kepada anda. Dan akhir sekali adalah bual konti The Electoral System and What You Should Know bersama dengan Brandon pada malam pada 29 Oktober 2021 ini, dan untuk maklumat lanjut anda boleh saksikan perancangan yang kami wawarkan kepada anda. Baik, Hebah tadi mengakhiri pastikan saya hari ini. Terima kasih kerana menonton, dan yang paling penting anda perlu jaga diri, dan yang paling penting adalah anda semak daftar pemilih anda di manakah anda akan mengundi untuk PRU 15 kali ini. Saya Hafiz Hussain, Assalamualaikum dan jumpa lagi.